wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan pada pagi yang mulia ini. Diam tak diam kita hari ini dah masuk hari yang terakhir dalam bulan Julai, iaitu 31 Julai 2023. Juga bersamaan dengan 13 Muharram. 13 Muharram 1445 Hijriah. Dan suka Ustaz ingatkan kepada tuan-tuan dan puan, rebutlah bulan Muharram ini dengan mengisi berbagai-bagai amal ibadah kita, antaranya banyakkan bersedekah dan banyakkan kita buat solat sunat taubat, sebab dalam bulan Muharram inilah taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan dalam bulan Muharram juga ini, perempuan para anbiya, para nabi dan rasul, mereka amat suka berpuasa. Puasa masa bila Ustaz? Isnin, Khamis. Jadi kalau perempuan ada kesempatan, puasalah hari Isnin, puasalah hari Khamis ataupun apa-apa hari dalam bulan Muharram. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapatlah dijadikan bekalan buat kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. Okey perempuan, terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada semua para pelajar yang membantu, yang mengulurkan sumbangan sehingga membolehkan saya membantu keluarga-keluarga Asnaf. Yang terbaru semalam saya bantu di Pantai Cahaya Bulan di Kelantan. Di sana ada 10 keluarga saya bantu, alhamdulillah. Tapi dikabarkan ada lagi keluarga yang susah. InsyaAllah saya akan cuba ziarah di masa-masa akan datang. Jadi di belakang sana saya ada sediakan tabung. Sesiapa yang berkemampuan, sesiapa nak menderma, nak sedekah, Ustaz saya ada RM1, saya ada RM2, apa sedekahlah masuk dalam tabung sana ya. InsyaAllah duit sedekah tuan-tuan perempuan akan saya salurkan terus kepada keluarga-keluarga Asnaf yang mana mereka ni layak sangat dibantu dari segi sedekah, infak ataupun zakat daripada kita sendiri ya, insya-Allah. Okey perempuan yang dirahmati Allah, sihat ke hari ni? Alhamdulillah, itu sebab perempuan mari pada hari ni kan. Kalau tak sihat, perempuan tak datang. Macam tu juga Ustaz, alhamdulillah sihat. Dan perempuan, gunakanlah waktu sihat kita ini ke arah kebaikan. Contohnya, perempuan datang belajar mengaji. Perempuan, tolong istiqamah dalam belajar. Sebab Nabi pernah sebut, sesungguhnya ibadah yang amat paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sedikit tetapi berkekalan, kata Nabi SAW. Jadi perempuan, kita belajar ni banyak ke sedikit? Apalah banyaknya, sedikit lah perempuan, seminggu sekali. Sikit, tak banyak perempuan. Kalau tiap-tiap hari banyak. Jadi perempuan ni, saya nak bagi tunjuk contoh ni bahawa walaupun kita hanya belajar seminggu sekali sedikit, tetapi kalau kita istiqamah, maka apa yang perempuan buat ni adalah ibadah yang amat disukai oleh Nabi SAW. Tapi dengan syarat kena istiqamah. Ustaz, walaupun saya hanya sempat belajar seminggu sekali, sejam setengah je dengan Ustaz, tapi saya nak istiqamah lah belajar begini dengan Ustaz sampai ke akhir hayat saya Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dipanjangkan umur, sentiasa diberikan kesihatan dan kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan yang dirahmati Allah, nampaknya setakat hari ini puan-puan dah habis belajar berapa bab dengan Ustaz? Satu, alhamdulillah. Tak banyak je ya, satu aja. Dan dalam satu bab ni ada berapa hukum yang kita dah habis belajar? Ada 5 hukum dah habis belajar. Alhamdulillah. Jadi hari ni, perempuan, bukan ke Ustaz ada bagi latihan minggu sudah? Muka surat 5 dan muka surat 6 kan? Sat lagi, sebelum perempuan hantar muka surat 6 kat Ustaz, saya nak kita sama-sama semak ulang kaji ataupun semak jawapan latihan muka surat yang kelima. Boleh? Siapa yang tak buat tu, Ustaz, saya busy lah Ustaz seminggu ni Ustaz. Macam mana Ustaz, saya tak buat apa-apa ni? Maka sat lagi, perempuan terus tulis jawapan. Bila tulis jawapan, maknanya jawapan perempuan insya-Allah betul, tak ada salah. Tak apalah perempuan, dah gitu yang berlaku pada kita. Nak buat macam mana, redha je lah perempuan ya. Kadang-kadang kan busy anak murid lebih busy daripada ustaz yang mengajar. Kadang-kadang berlaku gitu. Allahu Akbar. Jadi tak apalah perempuan, dah Allah tentukan begitu. Maka sekali lagi kita bincang jawapan, kemudian nanti baru perempuan hantar muka surat 6 dengan ustaz. Boleh? Okey, tapi sebelum tu mari sama-sama kita mulai kuliah dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika 'anna. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله. Okey puan-puan, puan-puan kena follow ya. Apa yang Ustaz ajar, setakat mana yang Ustaz ajar, puan-puan kena ikut. Dan saya tahu puan-puan pernah belajar dengan ustaz-ustaz lain sebelum ini. Dan mungkin puan-puan dah belajar banyak bab, banyak hukum dengan ustaz-ustaz lain. Tak apa. Tetapi dengan saya, puan-puan kalau ditanya, puan-puan baru belajar berapa bab, jawabnya 1. Dalam 1 bab ni berapa hukum baru belajar? Baru 5. Puan-puan sepatutnya dalam tahap ini, tahap 1, puan-puan kena belajar berapa bab? Apalah 4 pula. Hari tu Ustaz khabar 5 bab. Jadi ada 4 bab lagi lah puan-puan belum belajar dengan Ustaz. Dan insyaAllah hari ni kalau sempat kita masuk bab yang kedua. Tapi sebelum saya benarkan puan-puan masuk bab yang kedua, Ustaz nak kita bincang sama-sama jawapan untuk muka surat 5. Buku tajwid ataupun buku latihan masing-masing. Semua ada buku latihan ke? Buku latihan kita warna merun tau. Bukan warna hijau. Warna hijau tu buku nota. Puan-puan jangan salah hantar buku dengan Ustaz ya. Sebab dulu pernah ada pelajar salah hantar buku. Tapi sebelum saya benarkan kita semak jawapan, puan-puan tahu tak? Apabila kita selesai belajar 5 hukum, di bawah apa? Nun mati dan tanwin, maka kata ulama kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini. Okey. Kita mula-mula puan-puan kena senaraikanlah 5 hukum tersebut. Dan ingat tak minggu sudah di whiteboard ada Ustaz tulis berkenaan dengan tujuan utama kita belajar hukum ni adalah untuk membezakan yang mana dengung, yang mana tidak dengung pada bacaan. Betul? Dan kalau ditanya oleh anak cucu, mak, abah, opah, dengung tu apa? Dengung tu bunyi sengau. Lambat sikit opah menjawab, Allahu Akbar. Tak apalah. Bunyi sengau. Bunyi sengau dalam mana? Dalam hidung. Berapa rakaat pula? Berapa harakat? 2 harakat, 2 kiraan pandai. Tapi kalau anak cucu tanya, mak, bunyi tak dengung tu apa? Jelas. Tidak dengung tu maksudnya tidak sengau. Apa pula jelas puan-puan? Jelas tu izhar. Jadi dekat sini, bunyi tidak berdengung ataupun tidak berdengung tu merujuk kepada bacaan yang tidak ada bunyi sengau. Dan tidak ada kiraan padanya. Jadi puan-puan kena faham ya. Apa dengung, apa yang tidak dengung ya. Jadi sekarang ni, di bawah tajuk bab 1. Ni kesimpulannya daripada apa yang kita belajar ni. Bab 1 hukumnya, tajuknya besar apa? Hukum nun mati dan tanwin. Okey, good. Jadi di bawah nun mati dan tanwin ni, kita ada berapa hukum? Ada 5 hukum. Jadi 5 hukum ni kata ulama dibahagikan kepada 2 kategori. Kategori yang pertama, dibaca dengung. Nanti dulu, dibaca dengung. Maknanya hukum yang dibaca dengung. Dan satu lagi kategori, tidak dibaca dengung. Ataupun tanpa dengung. Boleh juga tanpa dengung. Dengung dan tanpa dengung. Dan sekali lagi saya tanya, apa makna dengung tadi Ji? Bunyi sengau. Kat mana? Dalam rongga hidung. Berapa lama nak sengau Ji? 2 harakat. Pandai. 2 harakat tu 2 kiraan. 1, 2. Begitulah. Manakala tanpa dengung merujuk kepada tak ada bunyi sengau dan tidak ada kiraan harakat padanya. Setakat ni faham yang ni?
Faham? Alhamdulillah. Jadi ustaz kami nak tulis apa ni ustaz? Sudah tentu kita nak tulis hukum yang dengung dan hukum yang tak dengung. Kalau puan-puan dah habis belajar dengan ustaz, mesti dah tahu dah. Daripada 5 hukum ni, hukum mana yang kena baca dengung? Idgham ma'al ghunnah. Pandai. Lagi? Ikhla, pandai. Lagi satu? Ikhfa hakiki. Jadi ingat, ketiga-tiga hukum ni kan kita belajar 5 hukum kan? Jadi 3 hukum ni kena baca dengung. Dan kata ulama, kalau kamu tak dengung pada bacaan, nanti hukum bacaan kamu jatuh kepada makruh. Makruh tu apa makna makruh je? Buat tu dah betul tu. Buat apa? Buat dapat balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama, buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala. Cuba ikut ustaz, apa makna makruh? Buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala. Ingat ayat ustaz tadi sampai ke akhir ayat. Allahu Akbar. Senang aja tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya ulang. Makruh maknanya apa? Buat tidak berdosa, tapi kalau tinggal, yes, ingat, buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Jadi perkara makruh ni, elok dibuat ke elok ditinggalkan je? Elok tinggal, jangan buat lah. Sebab bila kita tinggalkan, bermakna kamu akan membaca hukum tu dengan sempurna. Makna kita kena baca dengung lah ketiga-tiga hukum ni. Apa 3 hukum yang berdengung tadi? Idgham ma'al ghunnah, kedua dan satu lagi ikhfa hakiki. Ingat, pegang elok-elok di bawah nun mati dan tanwin, 3 ni mesti dengung baca bacaan kita. Dan kalau tak dengung, apa hukumnya tadi? Makruh. Bukan ustaz yang khabar, para ulama-ulama Quran yang khabar. Jadi puan-puan, rujuklah mana-mana kitab tajwid ya. Okey, seterusnya ada lagi satu kategori tanpa dengung. Maknanya tidak dengung. Tidak dengung ni maknanya bunyi, tidak bunyi, tak bunyi sengau dan tidak ada kiraan harakat padanya. Pandai. Jadi kalau dah 3 hukum berdengung, berapa hukum yang tak dengung? 2 je lah ustaz. Kan kita ada 5 hukum aja ustaz. Bagus. 2 hukum tu apa yang pertama? Idgham bila ghunnah. Pandai. Lagi satu? Izhar halqi. Ini hukum yang terakhir kita baru belajar minggu sudah kan? Jadi puan-puan, sekarang ni puan-puan nampak berapa hukum semua? Ada 5 hukum. Di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Tapi kesimpulannya apabila kita selesai belajar, maka ulama pesan kamu kena tahu bezakan yang mana hukum dengung, yang mana tidak dengung. Ada berapa yang tidak dengung? 2. Yang berdengung? Dan kalau ditanya apakah hukumnya, insya-Allah puan-puan boleh jawab. Tetapi tuan-tuan puan, bukan semudah itu belajar ni. Puan-puan kan diajar dalam buku tajwid ustaz bagaimana teknik ataupun cara membaca setiap hukum ni. Ustaz nak tanya, cara membaca setiap hukum ni sama ke tak sama? Tak sama. Walaupun di bawah tajuk kategori dibaca dengung. Okey, kalau puan-puan boleh jawab soalan ustaz ataupun puan-puan dah memahami apa yang ustaz ajar, puan-puan tolong jawab soalan ustaz ya. Okey, puan-puan tadi ustaz kata apa tadi? Kaedah bacaan kesemua hukum ni berbeza-beza. Contohnya di bawah tajuk dengung ni. Bagaimana cara membaca idgham ma'al ghunnah? Tiba-tiba anak cucu tanya, macam mana nak baca idgham ma'al ghunnah? Puan-puan nampak, puan-puan tengok whiteboard tak ada jawapan. Tengok ustaz pun tak ada jawapan. Jadi tengoklah buku tajwid. Tengok buku nota tajwid ustaz. Ini okey, puan-puan. Puan-puan kan baru belajar. Jadi kalau baru belajar, puan-puan kena banyak refer kepada buku. Jadi kata ulama, untuk nak membaca idgham ma'al ghunnah, puan-puan boleh buka muka surat. Muka surat 19. Okey, macam mana kaedah membaca idgham ma'al ghunnah? Lagi? Ya? Alhamdulillah. Serupa macam dalam buku ustaz. Alhamdulillah. Jadi maknanya, boleh jawab tak? Boleh jawab sebab tengok buku. Puan-puan, ini pada peringkat awal. Nanti kalau puan-puan dah faham, dah betul-betul dapat mengingat, dapat memahami sungguh-sungguh, maka puan-puan tak payah tengok buku. Kalau anak cucu tanya macam mana nak baca idgham ma'al ghunnah, senang aja. Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al ghunnah dan dengungkan bacaan 2 harakat. Puan-puan, saya dulu pun macam ni lah. Bila ustaz bertanya kan, cepat-cepat saya buka buku cari jawapan puan-puan. Pasal apa? Kita baru belajar. Nanti kalau puan-puan dah pandai, puan-puan dah betul-betul dah memahami apa yang diajar, maka puan-puan insya-Allah
puan-puan tak payah tengok buku lagi dah. Okey, selesai. Maknanya, nak baca idgham ma'runah kena masukkan apa? Nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al ghunah. Dan dibaca dengung 2 harakat. Persoalannya, berapakah huruf idgham ma'al ghunah? Apa hurufnya? Alhamdulillah. Dah hafal ke tidak tu? Alhamdulillah. Tengok buku Ustaz. Tak apa. Alhamdulillah. Puan-puan tak apa. Ustaz tak marah pun. Puan-puan nak hafal boleh, tak nak hafal pun tak apa. Tetapi nanti kalau puan-puan ditanya oleh anak cucu, kalau puan-puan mampu hafal, itulah yang terbaik. Sebab apa? Puan-puan senang kita ngajar anak cucu kita. Jadi sekali lagi diulang. 4 huruf idgham ma'al ghunah adalah ya, waw, mim, nun. Bagus. Jadi gitulah cara membaca idgham ma'al ghunah. Dan hurufnya ada 4, ya, waw, mim, nun. Ustaz, kami nak kena tulis ke? Kalau nak tulis, tak nak tulis pun tak apa. Masa saya belajar dulu, saya kena tulis. Supaya saya mampu menghafal, mengingat huruf tersebut. Puan-puan, hurufnya berapa tadi? 4, ya, waw, mim, nun. Ini adalah huruf idgham ma'al ghunah. Okey, seterusnya. Selesai hukum idgham ma'al ghunah. Maknanya, nak baca idgham ma'al ghunah memang dengung. Tapi sebelum kamu dengung, kamu kena masukkan nun mati dan tanwin dulu tuan. Baru kita dengung bacaan ni ya. Okey, baik. Selesai idgham ma'al ghunah. Cuba tengok iklab pula. Iklab ni hukum dengung juga kan? Adakah cara bacaannya sama macam idgham ma'al ghunah? Tak sama. Macam mana cara nak baca iklab? Tengok buku tajwid Ustaz. Jangan buat ayat sendiri. Allahu Akbar. Tengok buku tajwid muka surat 21. Okey, khabar kat Ustaz bagaimana cara nak membaca iklab? Nun mati atau tanwin atau merenggangkan sedikit bibir dan dibaca dengan 2 harakat. Selamat jawapan perempuan. Sebab jawapan itulah dalam buku tajwid Ustaz. Jadi puan-puan senang tak jawab soalan Ustaz ni? Senang kalau kita pandai refer kepada buku tajwid. Inilah tujuannya kita ada kitab, ada buku. Jadi sekali lagi diulang. Cara untuk baca iklab tak sama macam idgham ma'al ghunah. Untuk iklab ulama kata kamu kena sembunyikan sebutan nun mati atau tanwin, ataupun kita renggangkan sedikit bibir dan dengung 2 harakat. Masya Allah. Dan puan-puan, huruf idgham ma'al ghunah, huruf iklab ada berapa puan? 1, iaitu ba. Maka kalau puan-puan rajin tulis ba kat sini, tulislah. Ustaz, saya tak nak tulis lah Ustaz. 1 huruf saya dah hafal lah. Silakan, tak ada masalah. Yang penting puan-puan tahu huruf iklab adalah ba. Dan kalau tengok tadi, teknik cara bacaan idgham ma'al ghunah dengan iklab sama ke tak sama? Tak sama. Walaupun mereka ni di bawah tajuk hukum dengung, tapi cara bacaannya tak sama. Dan pertemuannya pun tak sama juga, ya. Kalau orang tanya apa jumpa apa jadi iklab, puan-puan tengok je lah buku tajwid Ustaz tu. Apabila nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf ba dalam 1 atau 2 kalimah. Kadang-kadang tengok buku pun tak menjawab juga. Allahu Akbar. Puan-puan dah tengok buku tu, jawablah puan-puan. Kat situ ada jawapannya. Allahu Akbar. Tak apalah Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Kami tu kadang-kadang slow, lambat sikit nak menangkap jawab soalan Ustaz. Tak apa, puan-puan biasalah. Sebab kita ni bukan muda lagi puan-puan. Allahu Akbar. Dah berumur dah kita. Kadang-kadang Ustaz bertanya tu lambat sikit nak faham. Apa soalan Ustaz sebenarnya. Jadi puan-puan tak apa. Yang penting sekarang ni, puan-puan dah tahu dah bagaimana, apa perbezaan antara idgham ma'al ghunah dan juga iklab. Dari segi cara bacaannya dan dari segi hurufnya berbeza. Betul? Okey, seterusnya ada satu lagi hukum yang berdengung kata ulama adalah ikhfa hakiki. Okey, cuba khabar kat Ustaz. Apa jumpa apa jadi ikhfa hakiki? Muka surat berapa? Muka surat 22. Bapak jangan buka muka surat tadi pula. Muka surat 22 lah pula. Hukumnya ikhfa hakiki. Okey, sekali lagi diulang. Apa jumpa apa jadi ikhfa hakiki? Atau tanwin jumpa dengan 15 huruf dalam 1 atau 2 kalimah. Masya Allah, puan-puan serupa dengan apa yang Ustaz ajar sebelum ini. Alhamdulillah. Dan puan-puan rupa-rupanya huruf ikhfa hakiki ni banyak ke sikit? Banyak. Berapa huruf ni tadi? Cuba sebut. Ustaz nak tulis. Cuba sebut. Ustaz nak tulis. 1, 2 mula. Ya. Okey, lagi. Dha, qadha.
Lagi? Fa, qaf, kaf. Perempuan macam tak teratur sebutan dari perempuan. Cubalah sebut tiga-tiga seperti mana yang Ustaz ajar. Cuba ikut Ustaz tengok. Ingat tak saya kata guna jari? Satu jari ni ada 3 petak. Satu petak, satu huruf. Ikut Ustaz. Ta, tha, jim. Dal, zal, zai. Sin, shin, sada. Bada, fa, dha. Fa, qaf, kaf. Bukankah 15 huruf hanya di hujung jari kita sahaja. Kalau perempuan nak ikut, ikutlah. Tak nak ikut cara gitu, tak kisahlah cara macam mana pun. Janji hurufnya berapa belas? 15 huruf. Okey, cuba perempuan sebut sekali lagi tiga-tiga ke 15 huruf tadi. 1, 2, mula. Ta, tha. Dal, zal, zai. Sin, shin, sada. Masya Allah pandai. Cuma tadi Ustaz dengar ada yang sebut ta, saja. Bukan ja perempuan. Ni jim perempuan ya. Kalau ja tu huruf jim tu berbaris. Sedangkan huruf ni tak berbaris. Maka kita sebut sebagai huruf jim. Jangan jim. Jim perempuan. Tutup bibir. Ya. Perempuan inilah 15 huruf. Dan sudah tentu banyak kan. Dan huruf-hurufnya sudah tentu berbeza dengan huruf idgham ma'ghunah dan juga huruf iqlab. Ya. Dan perempuan satu lagi. Perempuan kena faham. Walaupun ikhfa' hakiki ni hukumnya dengung, bagaimana cara membacanya? Adakah sama dengan iqlab dengan idgham ma'ghunah? Tak sama juga Ustaz. Okey, cuba khabar kat Ustaz bagaimana cara membaca ikhfa' hakiki. Nun mati kepada huruf hakiki dan dibaca. Masya Allah, pandai tuan-tuan. Itulah kaedah bacaannya. Tetapi kalau rasa-rasa tak faham juga apa statement Ustaz tadi, bukankah sebelum ni dekat whiteboard ada Ustaz bagi tahu 3 teknik membaca ikhfa' hakiki, perempuan pilih salah satu lah. Ya, pilih salah satu mana yang mudah bagi kita. Apa pun Ustaz nak ingatkan, untuk hukum ikhfa' hakiki, hujung lidah kita nak tekan pada gusi ke tak payah? Hujung lidah tu nak tekan ke tak payah? Tekan. Tak payahlah berbuat. Allahu Akbar. Ustaz kata hari itu jangan tekan. Sebab hukum ni namanya ikhfa'. Jadi perempuan tak boleh tekan hujung lidah pada gusi. Kalau tekan nanti jadi izhar. Contohnya lah. Contohnya kalau perempuan jumpalah kalimah ini. Contohlah. Ni saya nak uji perempuan. Ni nun mati jumpa ta tau. Hukumnya ikhfa' hakiki. Cuba baca. Sekali lagi. Macam ada yang tak baca je tadi. Perempuan semua baca sama-sama. 1, 2, mula. Puan, kalau kita dengar anak cucu baca begini, anta. Betul salah? Kurang tepat. Kalau dalam tilawah Quran, kena tolak markah. Sebab tidak fasih membaca ikhfa' hakiki. Bacaan ikhfa' hakiki, hujung lidah kamu jangan letak jangan kena pada gusi. Letak tengah-tengah. Anta. Sebut. Anta. Minta maaf, saya tak nampak lidah perempuan sebab berada dalam mulut. Kalau saya nampak senang, saya mengesan perempuan ni betul ke salah bacaan. Tapi perempuan boleh rasa tak? Hujung lidah perempuan tak tekan pada gusi. Boleh rasa kan? Maka itulah kaedahnya. Jadi, ulama pesan, nak baca ikhfa' hakiki, kamu kena berguru. Kena cari ustaz, menerangkan, tunjukkan satu persatu. Contoh bagi ikhfa' hakiki, insya-Allah saya yakin perempuan boleh menguasai bacaan dengan baik. InsyaAllah. Jadi perempuan, selesailah 3 hukum di bawah tajuk dibaca dengung. Kadang-kadang perempuan ni senyap, tak jawab salam Ustaz, tak apa. Termenung sekejap Ustaz. Ya Allahu Akbar. Okey, perempuan yang dirahmati Allah, dan dulu masa saya belajar, saya kena hafal ni huruf-huruf ni tau. Saya kena hafal. Tapi untuk perempuan tak payah hafal. Nanti kalau ada periksa, ada ujian, perempuan boleh tengok buku ataupun ujian ustaz namanya open book test. Perempuan boleh tengok dan copy je lah dalam buku tersebut. Ya, perempuan. Tapi ingat, jangan ambil mudah sebab ada pelajar walaupun open book test tak dapat 100. Sebab apa? Cuai ataupun tidak melihat contoh jawapan yang betul. Dia salah muka surat. Allahu Akbar. Jadi perempuan, selesailah cerita tentang hukum yang dibaca dengung. Bagaimana hukum yang dibaca tanpa dengung. Maka melibatkan idgham bila gunah dan izhar halqi. Okey, tengok buku tajuk ustaz. Tengok muka surat yang sepatutnya. Puan-puan, bagaimana nak kenal idgham bila gunah? Nun mati atau tanwin dengan 2 huruf dalam
Satu atau dua, dalam dua kalimah sahaja, minta maaf, dalam dua kalimah sahaja. Puan, dua saja huruf idgham bila gunnah kan? Cuba sebut. Lam ra ataupun ra lam boleh belaka, tak kisah. Mana-mana pun ra lam boleh, lam ra pun boleh. Asalkan hurufnya dua. Sama ke hurufnya dengan hukum-hukum lain? Tak sama. Maka kata ulama, kata arwah tok guru saya, itulah yang membezakan antara hukum ini dengan hukum-hukum yang lain. Okey, puan-puan, walaupun di bawah tajuk tanpa dengung ada dua hukum, tetapi cara membacanya sama tak dua-dua ni? Tak sama. Walaupun dua-dua tak dengung, tapi ada teknik bacaan yang tidak sama. Contohnya kalau idgham bila gunnah, cara nak membacanya macam mana? Tengok buku tajuk ustaz. Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam ra atau lam dan dibaca. Maknanya je, sebelum kita baca tanpa dengung, kita kena masuk dulu. Baru dibaca tanpa dengung. Ya? Jadi puan-puan, ini kaedah idgham bila gunnah. Manakala izhar halqi, minggu sudah punya cerita. Ingat tak apa jumpa apa jadi hukum ini? Apa jumpa apa jadi hukum izhar halqi? Pertemuan antara nun mati atau tanwin dengan 6 huruf dalam satu atau dua kalimah. Puan-puan betul tak muka surat yang puan-puan buka tu? Muka surat 25 betul. Kadang-kadang kita ni baru nak belajar, ustaz minta maaf ustaz, saya mencari muka surat mana yang ustaz cakap tadi. Jawapannya muka surat 25. Sekali lagi dia ulang. Apa jumpa apa jadi hukum izhar halqi? Nun mati atau tanwin dengan 6 huruf dalam satu atau dua kalimah. Dan puan-puan, sekali lagi saya tegaskan di sini, walaupun idgham bila gunnah dan izhar halqi dibaca tanpa dengung, tapi kaedah bacaannya tak sama je. Kalau idgham bila gunnah kita kena masuk dulu. Tapi kalau izhar halqi nak masuk ke tak payah masuk tuan? Nak masuk ke tak payah? Kenapa tak payah? Sebab hukumnya izhar jelas. Jadi cuba khabar kat ustaz bagaimana cara nak baca izhar halqi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sama macam dalam buku tajuk ustaz. Alhamdulillah. Kan puan-puan? Kan senang. Bila kita ada buku, ada kitab belajar, puan-puan senang kita refer. Puan-puan tak payah reka ayat sendiri. Sebab reka ayat sendiri kadang-kadang betul mungkin salah. Mungkin banyak salah. Jadi puan-puan, bagi kita yang baru nak belajar, puan-puan kena banyak follow buku tajuk ustaz. Dan kata ulama' nak baca izhar halqi, kamu kena nyatakan, jelaskan sebutan apa. Dah, baru tak sampai seminit jawab. Jelaskan sebutan apa, nun mati atau tanwin. Dan dibaca tanpa dengung. Allahu Akbar. Kejap ya, ustaz duduk kejap. Allahu Akbar. Puan-puan. Allahu Akbar. Puan-puan ingat senang ke mengajar puan-puan? Bukan senang, bukan mudah. Siapa pernah jadi cikgu pensyarah, dia tahulah puan-puan. Nak mengajar ni dia banyak guna tenaga dalaman. Itu sebab puan-puan tengok ustaz berpeluh dan sebagainya tu. Sebab saya nak bagi kekuatan supaya puan-puan bila suara saya kuat, puan-puan lebih jelas mendengarnya. Kalau saya duduk slow bercakap, puan-puan gamaknya kita mengantuk ya. Jadi apa pun puan-puan, terima kasih puan-puan memahami tentang hukum izhar halqi tadi. Jadi kata ulama, walaupun dibaca tanpa dengung, tetapi kamu sebelum baca tanpa dengung, kamu kena jelaskan dulu sebutan nun mati atau tanwinnya dahulu, baru kita baca tanpa dengung. Dan puan-puan lupa nak tulis pula huruf izhar halqi ada berapa tadi? Sebutkan. Puan-puan, kalau nak lebih lancar sebutannya, sebut tiga-tiga. Alif, ha, kha. Ain, rin, ha. Sebut. Bagus. Itu baru dah lancar. Tapi kalau puan-puan sebut satu tu, alif, ha, kha. Lambat puan-puan. Tak dan kita habis sebut, anak pun dah cabut puan-puan. Allahu Akbar. Betul. Puan-puan belajar Quran ni kita kena ada strategi. Puan-puan jangan sebut slow-slow macam tadi. Alif, ha, kha. Satu-satu lambat puan-puan. Kena sebut tiga-tiga. Alif, ha, kha. Sebut. Alif, ha, kha. Ain, rin, ha. Ain, rin, ha. Barulah cemerlang, lancar sebutan kita. Alhamdulillah. Okeylah puan-puan yang dirahmati Allah. Kesimpulannya daripada 5 hukum ini bukan sahaja dengung tak dengung. Malahan ada satu perkara yang Ustaz dah sebut minggu sudah. Ustaz kata daripada 5 hukum ni, hukum mana yang kita akan jumpa tiap-tiap hari dalam Fatihah? Ada Ustaz bagi tahu minggu sudah. Hukum mana?
Izhar halqi saja, macam tak berapa confident jawab soalan ustaz tadi. Sedangkan jawapan ni ustaz dah bagi tahu minggu sudah. Ustaz, ulama kata daripada 5 hukum yang kamu dah habis belajar dengan ustaz, hanya izhar halqi sahaja yang terdapat dalam Fatihah kita. Itu pun tak banyak, berapa? Satu aja. Apa contoh kalimahnya? Bila pula jadi an'am tu pula? An'amta, perempuan. Allahu Akbar. Itulah. Ni kalau kena arwah Tok Guru saya, dia dah kena rotan perempuan. Ya? Okey, tak apa. Okey, perempuan. Ni, ambil perhatian. Tak apa. Itulah gunanya kita jumpa tiap minggu. Kadang-kadang lepas 7 hari 7 malam lupa kita apa yang diajar. Jadi ulama pesan, minggu sudah, Ustaz dah tulis di whiteboard, perhatian dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, hanya terdapat satu hukum yang kita boleh kaitkan, iaitu izhar. Hanya ada izhar halqi sahaja. Maknanya hukum lain ni tak ada dalam Fatihah. Habis tu ustaz, apa guna kami belajar? Tujuannya untuk membaca dalam surah-surah yang lain. Tak semestinya Fatihah, takkan perempuan sepanjang hayat kita baca Fatihah saja, mesti nak akan baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah-surah yang lain. Jadi dalam surah yang lain, banyaklah hukum-hukum yang lain yang tidak terdapat dalam surah Al-Fatihah. Tapi kalau dalam Fatihah, hanya terdapat hukum izhar halqi. Itu pun satu sahaja. Dan apakah contohnya? An'amta. Ini saja. Ingat, balik rumah cerita pada anak cucu. Cerita pada suami isteri kita di rumah. Bahawa selama ni berpuluh-puluh tahun baca Quran, baca Fatihah, hanya hukum izhar halqi sahaja dalam surah tersebut. Hukum lain ni tak ada. Habis tu hukum yang lain ustaz ada, tapi puan-puan belum belajar lagi. Sabarlah dulu. Jadi sekarang ni ustaz tengah cerita hukum nun mati dan tanwin. Jadi mari ikut ustaz sama-sama baca an'amta. Apa jumpa apa jadi hukum izhar halqi? Apa dia? Ya. Macam semacam je jawapan ni. Bila pula jadi alif pula? Nun mati jumpa dengan ain. Allahu Akbar. Puan-puan sabarlah, sabar. Mengajar kena sabar perempuan ya. Puan-puan jangan salah jawab tadi tu. Ustaz dengar salah betul tadi. Alif pula. Apa kena mengenai alif kat situ pula? Sebenarnya nun mati jumpa dengan ain yang menyebabkan berlakunya izhar halqi. Jangan pula balik rumah tukar channel. Ustaz alif jumpa nun. Alif jumpa nun pula. Sebenarnya nun mati jumpa dengan ain. Okay, one more. An'amta. Sebut. Itulah satu-satunya hukum izhar halqi yang ada dalam surah Al-Fatihah kita. Okay. Puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita bincang jawapan sebelum kita baca Quran. Okay. Muka surat 5, buku latihan tuan-tuan perempuan. Sila buka, buku warna merun. Dan ini adalah latihan yang kedua yang berjaya puan-puan buat. InsyaAllah mudah-mudahan jawapan puan-puan tu betul belaka. InsyaAllah. Apapun, cuba ikut ustaz dululah ya. Kita baca satu persatu contoh dan disertakan dengan jawapan. Dan kalau boleh, setiap jawapan, boleh tak kita tambah? Puan-puan nyatakan apa jumpa apa sekali. Boleh? Mari ustaz ajar ya. Ustaz ajar puan-puan. Okey, nombor 1. Sebelah kanan ya. Nombor 1 kanan atas. Tapi sebelum tu arahan soalan, nyatakan semua hukum tajwid bagi kalimah ini dalam braket idgham ma'al gunnah atau idgham bila gunnah atau iqlab atau ikhfa'ki atau izhar halqi. Pilih salah satu jawapan tahu. Jangan bubuh semua jawapan kat situ. Salah satu sahaja. Okey, nombor 1 ikut. Al-insani. Bagus. Siapa tahu jawapannya? Betul. Tapi kalau anak cucu tanya, apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan sin. Okey, saya tambah jawapan. Puan-puan tambah dalam jawapan puan-puan. Boleh tak kita buat macam ni? Nun mati. Ya. Soalan nombor 1 tadi. Nun mati, anak panah jumpa dengan sin. Macam ni. Tambah dalam jawapan masing-masing. Okey. Supaya nanti puan-puan lebih clear. Lebih jelas. Kalau anak cucu tanya apa jumpa apa, maka kita boleh jawab nun mati jumpa dengan sin. Okey, good. Seterusnya, soalan nombor 2. Min nutfatin. One more. Min nutfatin. Apa jawapan kita? Idgham ma'al gunnah. Tapi apa jumpa apa?
Yes. Perempuan tak boleh jawab nun jumpa nun. Tak boleh. Nun mati. Nun mati, anak panah jumpa dengan nun. Dan nun yang kedua ni kalau nak bubuh sabdu, boleh bubuh, tak ada bubuh pun tak apa. Tapi kena pastikan nun yang pertama adalah nun mati. Betul? Jumpa dengan nun. Nun yang bersabdu lah. Maka jawapannya idgham ma'al ghunnah. Tulis jawapan sekarang. Nombor 3. Sami'an basira. Apa hukumnya? Oh, iklab sebab perempuan nampak mim kecil menegak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau anak cucu tanya apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan ba. Macam mana nak tulis tanwin? Tengok di sini. Tanwin tu baris dua di mana? Maka bubuh sempadan. Bubuh sempadan macam ni. Dan bubuhlah baris dua di atas begini. Ini namanya tanwin. Jumpa dengan apa? Ba. Anak panah jumpa dengan ba lah. Dan perempuan tak payah eja tau. Dulu ada pelajar mengeja. Ustaz tanya apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan ba. Dia tulis Tanwin. Tanwin. Allahu Akbar. Puan kita bukan nak belajar bahasa Melayu ataupun karangan. Perempuan sekadar buat macam ni sahaja tau. Ya, tanwin jumpa dengan apa? Ini tanwinnya baris dua di mana tuan? Baris dua di atas. Good. Pandai. Dan rupa-rupanya ikrab ni satu-satunya hukum yang paling senang kita ngecam dalam Quran. Iaitu kata ulama, bila kamu jumpa mim kecil menegak, mesti iklab. Betul? Tapi pastikan mim kecil menegak sahaja. Puan-puan tahu tak, mim kecil ni ada dua jenis. Satu menegak, satu berbaring. Yang berbaring tu tak ada kena-mengena dengan iklab. Yang tu hukum tak belajar lagi. Nanti kita belajar kemudian. Ya. Okey, seterusnya. Nombor 4. An-azid. Khabar kat ustaz dulu, apa jumpa apa? Maka jawapannya nun mati jumpa dengan alif. Hukumnya izhar halqi. Pandai. Dan dibaca dengung ke tak dengung? Kalau perempuan tak pasti dengung ke tak dengung, perempuan tengok whiteboard ada jawapannya dengung ke tidak. Bukankah izhar kita termasuk dalam kolom yang kedua ini ataupun bab yang kedua, iaitu tanpa dengung, ya, izhar halqi. Maka itulah jawapannya. One more. An-azid. Nombor 5. Liman yakhsha. Ingat ya, teori dengan praktikal perempuan kena seimbang. Jangan perempuan tahu je nama hukum tapi bacanya salah. Baca kena begini. Liman yakhsha. Apa jumpa apa je? Non mati jumpa dengan ya. Pandai. Apa nama hukumnya? Saya yakin perempuan dah tulis yang tu. Cuma yang ni mungkin ada yang tak tulis. Jadi siapa yang tak tulis boleh copy lah jawapan ustaz ni. Alhamdulillah. Seterusnya. 6. Anzalna. Apa jumpa apa? Non mati jumpa dengan zai. Buat macam ni. Maka jawapannya. Ikhfa' hakiki. Ustaz dengar macam idgham pula jawapan tadi. Ikhfa' hakiki. Dan perempuan jangan salah, jangan buat hukum baru. Dalam Quran tak ada hukum idgham hakiki, tak ada perempuan ni. Yang ada ikhfa' hakiki ada. Allahu Akbar. Nombor 7. Kullu nafsin bima. Apa jumpa apa dulu? Okey, tuan-puan. Tanwin tu baris dua di mana? Bawah. Kalau di bawah, ustaz ajar begini. Mula-mula buat sempadan dulu. Buat sempadan dulu begitu. Lepas tu kalau di bawah, letak di bawah ni lah. Ni. Macam tu. Ya, tanwin. Jumpa dengan huruf apa? Ba. Tak lain tak bukan hukumnya. Iklab. Itulah hukumnya. Ya, sekali lagi diulang. Bacaan tadi. Kullu nafsin bima. Masa perempuan sebut siu tu, kalau perempuan tak mampu nak renggang, perempuan tutup bibir pun tak apa. Janji dengung tau. Kullu nafsin bima. Siu. Kalau buat macam tu lagi bagus. Tapi kalau tak mampu tutup bibir pun tak apa. Tak ada masalah. Ya, yang penting dengung bacaannya. Nombor 8.
Wa aduhun lahu. Khabar dulu Kak Ustaz. Apa jumpa apa? Tanwin. Okey. Tengok ni. Setiap tanwin, puan-puan kena bubuh sempadan dulu macam ni. Bubuh sempadan dulu. Lepas tu, puan-puan tengok tanwin tu bagi dua di mana? Bagi dua depan kan? Bagi dua depan. Bersilang ke selari? Selari macam ni kan? Selari macam ni. Jumpa dengan apa? Huruf lam. Maka, lepas kita tulis jawapan ni, baru puan-puan tulis hukumnya idgham bil-laghunah. Bil-laghunah ni dengar ke tidak? Tidak dengar. Pandai. Semuanya jawapan tu ada dekat whiteboard. Puan-puan pilihlah yang mana dengar, mana tak dengar. Ya? Okey, seterusnya. Soalan nombor 9. Kali ini tuan-tuan puan-puan baca sendiri. Ustaz nak dengar. 1, 2, mula. Dengar sekaligus Ustaz baca. Syai'am madkura. Baik. Tolong khabar Kak Ustaz apa jumpa apa? Okey, tanwin tu baris dua di mana? Selari berselang. Berselang. Apa pula selari je? Berselang macam ni. Jumpa dengan apa? Mim. Macam ni. Tulis. Maka jawapan kita tak lain tak bukan idgham ma'al ghunnah. Pandai. Seterusnya, soalan nombor 10 baca. Fa'anzir. Nun mati jumpa dengan huruf zal. Pandai. Maka jawapan kita je ikhfa hakiki. Pandai. 11. Mir rabbik. Biasanya kalau ada tanda sod lamiyah tu biasanya kita berhenti. Tapi kalau puan-puan nak baca mir rabbika pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kalau berhenti mir rabbik. Apa jumpa apa dahulu? Nun mati jumpa dengan ra. Maka jawapan kita je puan-puan tahu tak macam mana nak cepat cari jawapan? Senang aja. Bukankah tadi masa kita senaraikan hukum, kita bubuh huruf-hurufnya. Jadi puan-puan dah tahu nun mati jumpa ra. Ra tu carilah hukum siapa yang punya. Ra. Idgham bil-laghunah. Maka itulah jawapannya. Puan-puan, belajar ni kena ada strategi. Kena ada strategi dan bersistematik. Puan-puan jangan cacah merbah. Kalau cacah merbah, puan-puan sampai bila pun tak akan faham hukum tajwid. Jadi puan-puan kena buat macam ni. Ikut apa yang Ustaz ajar, insya-Allah kita boleh tahu hukum tajwid. Okey, seterusnya. Kalau anak cucu tanya mir rabbik tadi, nak baca dengung ke tidak, nak jawab apa? Dengung ke tidak? Tidak. Sebab kita dah tahu dah, idgham bil-laghunah di bawah hukum tanpa dengung. Betul? Good. Seterusnya soalan nombor 12, baca. Okey, puan, dalam ayat ini ataupun kalimah ini ada dua hukum. Yang pertama apa je? Nun mati. Yang pertama nun mati. Nun mati jumpa dengan alif. Ini nombor 1. Kena tulis dulu macam ni. Jawapan kita izhar halki. Okey, yang keduanya? Nun mati, tengok ni. Nun mati jumpa dengan ba. Ni. Puan-puan kena nyatakan dulu nun mati jumpa alif, nun mati jumpa ba. Maka disertakan jawapannya izhar halki dan iklab. Macam mana nak baca? Sekali lagi Ustaz dengarkan. Min awba'i. Sebut. Puan, ada dua hukum yang puan-puan dah belajar, iaitu izhar halki dan iklab. Manakala ba tadi yang Ustaz baca 4-5 harakat tu, itu hukum tak belajar lagi. InsyaAllah semasa depan kita belajar. Ya. Okey, seterusnya 13. Mim. Mana pelajar saya ni? 13. 1, 2, 3. Mim. Ustaz je kuat suara. Perempuan. Mim mukrim. Bagi tahu Ustaz apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan huruf mim. Pandai. Maka jawapannya tak lain tak bukan idgham ma'al ghunnah. Sebab mim itu adalah sebahagian daripada huruf idgham ma'al ghunnah. Okey, tuan-puan. Seterusnya 14. Min. Okey, kalau nak wasal min alaqatin. Kalau nak waqaf
min alaqah. Sebut. Tak kisahlah nak wasal ke wakaf. Yang penting ada nun mati. Nun mati jumpa dengan ain. Nun mati jumpa dengan ain. Puan-puan perasan tak? Hanya satu-satunya hukum yang tunjukkan mati adalah izhar. Izhar apa tadi? Maka puan-puan bila explain, bila puan-puan terangkan di sini, puan-puan kena bubuh mati tau pada nun tadi. Macam ni. Manakala hukum lain semua nunnya tak nampak, tak nampak mati. Tapi hakikatnya ini adalah nun mati. Itulah membezakan antara hukum dengung dengan tak dengung, tuan-tuan. Ya. Okey, seterusnya 14 tadi jawapan kita apa? Izhar halqi. 15. Mil. Okey, kalau wasal ikut mil qabli. Sebut. Kalau wakaf mil qabl. Bacalah mana pun, janji ada nun mati jumpa dengan qaf. 15, nun mati jumpa dengan qaf. Maka jawapan kita tuan, ikhfa haqiqi. Yang terakhir 16. Sudah. Puan-puan, sekarang nak wasal ke nak wakaf? Biasanya kalau ada sod lam ya kena wakaf. Bila wakaf bacanya begini. Syai'in hayy. Gitu aja. Ya tu yang bagi dua di bawah, bagi dua tu jangan baca. Sekali lagi dengar. Syai'in hayy. Hayy. Gitu aja. Alhamdulillah. Maka cuba khabar kat ustaz apa jumpa apa dulu. Tanwin tu baris dua di mana? Bawah. Maka tengok ni, tanwinnya selari kan? Jumpa dengan huruf ha. Maka jawapan kita izhar halqi. Alhamdulillah, puan-puan. Tak ada perkataan yang boleh menggambarkan seronoknya kita, syukurnya kita pada Allah. Sebab pada waktu ini kita masih lagi mengenal kepada hukum Al-Quran. Ramai lagi umat Islam di luar sana yang tak tahu baca Quran. Puan-puan, saya dulu pernah interview anak-anak yang nak masuk UiTM Shah Alam. Tu saya antara yang interview anak-anak ni, puan-puan. Saya suruh mereka baca Quran. Ramai tak boleh baca dengan baik. Ada yang langsung tak kerti baca pun ada. Allahu Akbar, kesian puan-puan anak cucu kita, orang Islam. Dah umur 17-18 tahun masuk UiTM tak kerti baca Quran. Jadi nak salahkan siapa tu sebenarnya? Puan-puan, jawapannya adalah ibu dan ayah. Kita sebagai ibu ayah, tok nenek, tolonglah didik dengan ajaran Al-Quran. Maknanya setidak-tidaknya anak-anak ni boleh baca Quran walaupun dia belajar peringkat yang lebih tinggi di universiti ataupun di mana saja, puan-puan. Ya, jangan tinggal Al-Quran. Dan puan-puan tahu tak, akibat tinggal Al-Quran lah anak cucu kita ni hidup mereka porak-poranda. Dan hari ini berapa ramai banyak kes perceraian berlaku sebab tidak mengenal kepada ajaran Islam, khususnya bacaan Al-Quran. Pengalaman saya, ada anak cucu yang masuk UiTM langsung tak bawa Quran dalam bilik. Dalam bilik mereka, dorm mereka tu tak ada Quran langsung. Itu sebab ramai yang kena histeria, ramai yang kena sawan dan sebagainya sebab tidak berpegang kepada ajaran Islam. Jadi saya nasihatkan diri saya, tuan-tuan perempuan, kalau ada anak cucu, maka bekalkan Al-Quran, bekalkan sejadah, supaya mereka baca Quran dalam bilik, mereka solat dalam bilik mereka. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Puan-puan yang dirahmati Allah, inilah ceritanya tentang hukum soalan kita pada muka surat yang kelima, ya, melibatkan hukum nun mati dan tanwin. Dan puan-puan muka surat 6 dah siap ke belum? Ustaz kata apa tadi? Kena hantar. Puan-puan jangan semak sendiri. Kalau semak sendiri, gamaknya betul berlaku. Tak ada yang salah. Sat lagi kena hantar tau. Tapi pastikan yang dah siap saja hantar. Yang tak siap, jangan hantar. Ada pelajar yang tak siap pun hantar juga kat ustaz. Apa nak suruh ustaz buat ke macam mana? Wallahualam. Jadi puan-puan kekalian pelajar saya ni tak faham arahan soalan. Ustaz kata yang dah siap sahaja hantar kat ustaz. Boleh? Sat lagi tolong hantar. Okey, ustaz ada latihan lain lagi ke tidak? Ada insya-Allah, tapi akan datang. Okey. Puan-puan, hari ini saya nak terus kepada bacaan Quran, nak menguji kemampuan tuan-tuan dan puan-puan kepada 5 hukum yang ustaz dah ajar. Okey, cuba buka Quran selalu. Dan hari ini saya nak putuskan kita tidak akan belajar hukum yang baru lagi selagi puan-puan tidak betul-betul mahir tentang 5 hukum yang awal. Okey. Hari ini cara nak menjawab soalan ustaz bahagikan kepada 4 grup. Grup 1, 2, 3 dan 4. Setiap grup ustaz akan tanya soalan dan puan-puan jawab secara berjemaah. Puan-puan nak jawab seorang ke jawab berjemaah?
Berjemaah itu lebih selamat, Ustaz. Allahu Akbar. Okey, baik, Ustaz memahami kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Okey, mari ikut Ustaz. Hari ini kita baca surah Al-Baqarah kan? Ayat berapa? Ha? 35 ya. Okey, minta maaf. Okey, 35 atas sekali. Ya betul. Wa qulna ya Adam uskun anta. Okey gini, kalau perempuan tak berapa confident menjawab, biarlah kawan-kawan kita lain menjawab. Perempuan dengar je jawapan. Dan kalau perempuan nak try juga jawab, perempuan boleh rujuk ni. Nampak tak, ni namanya talian hayat. Setiap Quran yang perempuan pakai hari ni kan, pakai Quran sama macam Ustaz macam ni kan. Jadi perempuan setiap Quran ni dibekalkan dengan sekeping panduan ataupun talian hayat, di mana perempuan boleh refer apa hukum tajwid bagi setiap kalimah yang kita baca. Okey, ready? Ayat 35 surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-12, juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ Harap-harap nafas perempuan sampai lagi situ ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Untuk pusingan pertama ni semua jawab ramai-ramai dulu. Maknanya empat grup ni kita gabungkan, jawab ramai-ramai dulu. Lepas ni pusingan kedua baru Ustaz pecah kepada grup-grup yang tertentu. Okey. Jawab ramai-ramai ya. Yang pertama dekat kalimah uskun. Uskun anta. Cuba ikut dulu. Uskun anta. Perempuan nampak tak? Nun mati tu jumpa dengan alif. Okey, jawab ramai-ramai. Masya Allah, pandai semuanya. Alhamdulillah. Dan izah laki ni dengung ke tidak? Mana pun tahu tak dengung? Kan hukumnya izhar. Ataupun Ustaz, kami nampak dekat whiteboard, izhar laki pun di bawah tajuk hukum tidak tidak dengung ataupun tanpa dengung. Maka itulah jawapannya. Pandai perempuan. Perempuan yakinlah soalan macam ni akan ditanya oleh anak cucu kita di rumah. Ya? Sebab mereka tak tahu. Jadi kita nak bagi tahu mereka jawabnya tidak dengung. Satu lagi sebelahnya, ikut. Anta, sebut. Kebetulan sama pula macam Ustaz tulis di whiteboard. Jadi anta ni nun mati jumpa apa je? Nun mati jumpa dengan ta. Maka hukumnya ikhfa hakiki. Pandai. Dengung ke tidak? Dengung lah dah Ustaz tulis ikhfa hakiki di bawah dengung tu kan. Alhamdulillah. Jadi nota Ustaz ni banyak membantu perempuan nak mengenal pasti yang mana dengung, yang mana tidak dengung. Okey, insya-Allah. Sambung. Manakala hukum lain tu banyak, tapi banyaknya tidak belajar. Tidak belajar tak usah jawab. Sambung. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kenapa sama je huruf tha perempuan kat situ? Satu tha, satu shin. Cuba ikut. Haitsu syi'tuma. Ni, mula-mula sebut tha dulu. Sebut tha macam mana? Dia guna hujung lidah. Tengok. Hujung lidah kita keluar sikit, tahan kat gigi kacip. Haitsu. Tak sama dengan shin. Sekali lagi tengok. Haitsu. Hujung lidah keluar, tahan kat gigi. Yang seterusnya, tengok. Syi'tuma. Syi'tuma. Kata ulama, bila kamu sebut shin, kamu guna tengah lidah. Jadi tadi hujung lidah je. Yang ni tengah lidah, sama ke? Tak sama. Hujung tengah tak sama perempuan. Jadi berhati-hati. Haitsu syi'tuma. Pandai. Nampak? Kalau perempuan ada guru, senang kita explain pada perempuan bahawa huruf tha dengan shin adalah dua huruf yang berbeza makhrajnya. Okay, one more. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا.
Okey, cuba ikut Ustaz kalimah. Yang pertama, minha. Nun mati jumpa. Jawabnya. Izhar halqi. Ustaz, kami dah tahu dah Ustaz. Dekat situ buku nombor 1. Nombor 1 tu izhar halqi mengikut talian hayat di sini. Betul? Alhamdulillah. Seterusnya. Raghadan haitsu. Kali ini nun mati ke tanwin? Tanwin jumpa dengan ha pedas. Maka namanya juga izhar halqi. Sambung ayat berikutnya. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Cuba perhatikan baris ayat yang kita baca tadi. Jumpa tak nun mati atau tanwin? Jumpa tak nun mati atau tanwin? Tak ada, maka tak adalah 5 hukum yang kita bincang tadi. Senang cerita puan-puan ya. Okey, sambung ayat berikutnya, ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Nampaknya ada satu nun mati. Cuba ikut Ustaz. Anha. Kalau ditanya apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ha. Maka jawapan kita izhar halqi. Puan-puan tahu dulu masa saya belajar, saya buat macam mana? Nun mati jumpa ha. Yang tu saya tahu. Tapi saya tak ingat apa nama hukum. Maka dengan adanya carta di whiteboard, nun mati jumpa dengan ha. Puan-puan pergi carilah ha tu siapa punya hukum. Jadi ha di situ sudah tentu hukumnya di bawah tajuk izhar halqi. Maka itulah nama hukum. Jadi kalau orang tanya dengung tak dengung? Tak dengung sebab di bawah tajuk kategori tanpa dengung tadi izhar ya. Okey, bagus. Seterusnya kita baca baris yang ketiga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ada tanwin tak? Ada. Tanwinnya kat mana? Li ba'din adu. Bukankah tanwin baris dia di bawah jumpa dengan ain? Maka jawapan kita sila izhar halqi juga. Banyak pula izhar halqi dalam bacaan kita tadi. Alhamdulillah. Ya, tapi kena ingat, nak cari kelima-lima hukum yang kita dah belajar ni, kena cari nun mati atau tanwin sahaja tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan pergi cari mim mati, pergi cari huruf lain, maka itu tak ada kena-mengena dengan hukum bab yang pertama kita. Sambung. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Nampaknya ada tak nun mati? Nun mati. Mana ada perempuan dengar molek-molek soalan Ustaz. Tak ada nun mati. Yang ada tanwin. Ikut. Wa mata'un ila hin. Kita jawab yang tu dulu. Tanwin jumpa dengan alif. Maka hukumnya sama juga izhar halqi. Tapi sebelum itu ada juga tanwin. Ikut. Mustaqarru wa. Tanwin jumpa dengan waw. Hukumnya adakah izhar halqi? Apalah ianya tidak, bukan izhar halqi. Jawapannya idgham ma'al ghunnah. Dan kalau puan nak tahu nama hukum, puan referlah kepada carta di whiteboard yang Ustaz dah tulis tadi ya. Sambung. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih.
Baik, kali ini Ustaz bagikan kepada 4 grup. Okey, kita mulakan grup yang pertama sebelah kiri Ustaz, ujung sekali. Grup lain jangan jawab. Kita dengar jawapan grup yang pertama. Betul ke salah jawapannya? Kalau salah kita belajarlah, kita baiki jawapan. Okey, grup yang pertama cuba ikut Ustaz. Mir Rabbihi. Grup lain jangan ikut. Grup satu saja. Allahu Akbar. Puan-puan, okey tak apalah. Tuan-tuan puan, cuba bagi tahu Ustaz apa jumpa apa? Nun mati jumpa roh. Baik jawapannya grup yang pertama. Idgham bila guna. Sebab kami dah tahu dah Ustaz. Kalau dah nun mati jumpa roh. Roh tu salah satu huruf idgham bila guna. Dan kalau orang tanya dengung ke tak dengung je? Tak dengung pada bacaan. Pandai. Maka bila baca mir rabbihi jangan dengung. Okey, satu lagi. Grup yang pertama ikut. Kalimatin fataba. Okey, grup yang pertama. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan fa. Pandai. Kalau macam tu apa nama hukumnya? Ikhfa hakiki. Pandai juga. Lulus grup yang pertama. Alhamdulillah. Tapi Ustaz dengar tadi grup lain pun jawab juga. Alhamdulillah. Tak apa. Ustaz, kami tolong menolong Ustaz. Alhamdulillah. Tak apa. Janji puan-puan jawab ya. Itulah jawapannya. Ada 2 hukum ya yang kita dah belajar. Manakala hukum lain tak belajar lagi, jangan jawab. Sambung. Innahu huwat tawwabur rahim. Banyak hukum kat situ tapi kebanyakannya belum belajar ya. Sambung. Qul nahbitu minha jami'an. Baik, grup yang kedua. Ni barisan kedua depan Ustaz ni. Cuba ikut Ustaz dulu. Minha. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ha. Pandai. Jawapannya puan? Izhar halki. Betul juga. Alhamdulillah. Sambung. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ustaz nak tanya, dalam baris ayat tadi ada tak nun mati? Nun mati tak ada tanwin? Ada, tapi belum cukup syarat untuk jadi hukum. Sebab yang kita baca tadi, huda adalah tanwin yang diwakafkan. Bila diwakafkan ji, maka tanwin tu tak boleh dibaca dengan sempurna. Puan-puan kena baca dengan baris satu. Itu sebab kita wakaf huda. Hal ini ada kena-mengena dengan hukum mat yang tuan-tuan belum belajar lagi dengan Ustaz. InsyaAllah semester depan. One more. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Okey, masih dengan kumpulan yang kedua, grup yang kedua di depan Ustaz ni. Cuba ikut grup yang kedua. فَمَنْ تَبِعَ. Cuba kabur kat Ustaz, apa jumpa apa? Nun mati jumpa tak. Jadi hukum kita? Ikhfa hakiki. Alhamdulillah. Saya seronok perempuan jumpa tuan-tuan perempuan ni sebab tuan-tuan perempuan semuanya ni bukannya bermula daripada zero. Perempuan dah ada basic, cuma mungkin tak ingat apa hukum yang kita dah belajar ataupun tuan-tuan dah belajar dulu dengan ustaz-ustaz yang lain. Pandai. Jadi siapa yang dah ada basic tu bantulah kepada kawan yang tak boleh jawab langsung ya. Okey, lagi yang ketiga. Ni, fala khaufun alaihim. Cuba baris yang kedua. Tu dia. Cuba kabur kat Ustaz. Apa jumpa apa kat situ? Bagus. Tanwin jumpa dengan ain, maka jawapan kita izhar halki. Betul juga. Lulus grup yang kedua. Sekejap lagi grup yang ketiga standby. Okey. Baris ataupun ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina.
Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Okey, ada tak nun mati dan tanwin? Ada ke tak ada? Tak ada, muktamad. Maka tak adalah hukum yang kita bincangkan sebelum ini. Apa-apa kena ingat ya. Dan kalau ada hukum lain, itu semua belum belajar lagi. Banyaklah hukum lain yang kita belum belajar. Contohnya hukum mimati, hukum wajibul ghunnah dan sebagainya ya. Jadi kita abaikan ayat 39, sambung ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati. Sekali lagi ya. Minta maaf. Allati tadi kena baca 45 harakat juga ya. Dan kita akan berhenti pada alaikum. Sekali lagi. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bagus, puan-puan. Perasan tak ada satu nun mati. Cuba ikut grup yang ketiga. An'amtu. Bagus. Nun mati jumpa dengan apa? Ain. Maka jawapan kita izhar halki. Betul, pandai. Sambung. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Minta maaf, ada tenggelam sedikit suara tuan-tuan di hujung ayat tadi, macam tak berapa confident bacaan tuan-tuan. Puan-puan tahu tak? Kalau suara kita tenggelam timbul masa baca Quran, kalau dalam tilawah Quran disebut sebagai kesalahan fasahah. Fasahah ni kelancaran bacaan. Maknanya kita tak berapa confident dengan bacaan tadi, maka itu akan menyebabkan markah ditolak. Jadi macam puan-puan ni tak pernah masuk tilawah kan? Tapi tak apa, Ustaz nak bagi tahu. Maka kalau kita tenggelam bacaan kita ataupun tak berapa jelas suara, maka ditolak dari segi fasahah. Ya? Dan soalan saya, dalam ayat tadi ada tak nun mati atau tanwin? Ada ke tidak? Tak ada. Okey, sekali lagi kita ulang ya. Wa aufu. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Okey, bagus. Seterusnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Okey, grup yang ketiga. Sama, grup yang ketiga. Cuba ikut Ustaz, kalimah anzaltu. Ramai juga grup yang ketiga ya. Sebenarnya grup yang ketiga depan Ustaz ni saja. Grup lain jangan baca lah perempuan ya. Tapi tak apalah, kalau nak ikut juga ikut je lah perempuan. Yang penting dekat situ nun mati jumpa apa grup yang ketiga? Nun mati jumpa dengan zai. Maka jawapan puan? Nun mati jumpa dengan zai. Ikhfa'. Okey, jawab tu biar sempurna. Jangan jawab ikhfa'. Ikhfa' apa perempuan? Ikhfa' ada banyak. Nanti akan datang ada ikhfa' syifawi dan sebagainya. Jadi puan-puan jawapannya ikhfa' hakiki. Okey, sekali satu lagi grup yang ketiga. Musaddiqan lima. Okey, khabar kat Ustaz apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan lam. Maka jawapan kita idgham bila ghunnah. Tak pandai, alhamdulillah. Seterusnya buku surat sebelah. Wala takunu
أول كافر به. Apa kata kita tanya grup yang keempat? Grup yang keempat ada 2, 4, 6, 7 orang. Okey. Tolong ikut Ustaz baca grup yang keempat. Kafirun bih. Ramai juga grup yang keempat. Ya. Jadi perempuan tak apalah. Ikutlah sama-sama. Janji kita faham. Jadi bila sebut kafirun bih, apa jumpa apa puan? Tanwin jumpa dengan ba. Kalau ditanya tanwin tu baris 2 di mana? Bawah, pandai. Jumpa dengan ba kan? Dan kebetulan ada pula penggunaan mim kecil menegak. Maka hukumnya tak lain tak bukan iklab. Masya Allah, pandai. Kan senang macam hukum kalau kita betul-betul belajar lah. Tapi kalau perempuan belajar sikit-sikit, jawabnya tak lama lagi hilanglah hukum tersebut. Perempuan kena fokuskan betul-betul dan cuba jawab soalan Ustaz. Sambung. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. Okey, grup yang keempat. Puan-puan nampak tak ada 2 tanwin dekat situ? Ada 2 kali tanwin kita nampak. Yang pertama cuba ikut Ustaz. Grup yang keempat. Thamanan qalilan. Bolehlah tu. Alhamdulillah. Cuba khabar kat Ustaz apa jumpa apa? Tanwin. Jumpa dengan qaf. Maka jawapan kita puan? Ikhfa hakiki. Kalau puan-puan seorang-seorang kat rumah kan tak tahu nak tanya dengan siapa, puan-puan tanyalah dengan talian hayat. Dekat talian hayat ni puan-puan nampak tak di bawah tu dia tulis nombor 13. Nampak? Bila nombor 13 puan-puan tunjuk talian hayat yang sekeping ni, 13 ditulis kat situ apa? Ikhfa hakiki. Betul tak jawapannya? Alhamdulillah. Kalau pun misalnya lah puan-puan nak jawab soal jawab seorang-seorang di rumah, maka puan-puan boleh bersoal jawab dengan nota talian hayat kita. Tapi kan sebaik-baik belajar tu biar ada guru lah. Senang kita soal jawab dengan ustaz, dengan guru kita yang terbaik. Ya, insyaAllah. Baik, satu lagi tuan-puan. Grup yang keempat cuba ikut ustaz. Qalilan wa. Sebut. Lepas kita sebut thamanan qali tu, qalilan wa, tanwin jumpa apa? Wow, jawabnya idgham ma'runah. Masya Allah, pandai. Sambung. Seterusnya kembali kepada ayat 42. Sambung. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Okey, kembali kepada semua pelajar. Semua 4 grup jawab. Wa antum. Ikut dulu. Okey, nun mati jumpa apa? Tak, jawabnya ikhfa hakiki. Puan, mula-mula kita kena banyak soal jawab macam ni. Nanti lama-lama ustaz akan terus tanya, wa antum, apa hukum? Maka puan-puan jawab terus ikhfa hakiki. Tak perlu bagi tahu lagi apa jumpa apa sebab puan-puan dah faham dah. Ya, tapi pada peringkat awal kalau puan-puan nak mengajar, kena explain dulu apa jumpa apa, baru kita jawab dengan ikhfa hakiki. Okey, sambung. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kebetulan dalam ayat tadi tidak ada nun mati. Kebetulan tak ada tanwin. Betul? Maka tak adalah hukum 5 yang kita bincangkan tadi. Sambung. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kebetulan ada 2 kali nun mati. Yang pertama ikut semua. Wa tansawna.
Nun mati jumpa dengan sin. Satu lagi, anfusakum. Nun mati jumpa dengan fa. Kebetulan kedua-duanya hukum yang sama. Jawab. Alhamdulillah. Selamat jawapan perempuan. Betul itu. Alhamdulillah. Dan kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita jawab betul tu Allah bagi ganjaran pahala yang besar kepada kita. InsyaAllah. Amin. Sambung. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. Ada dua nun, ada satu lagi nun mati. Wa antum sebut. Nun mati yang di atas kita dah bincangkan tadi, nun mati yang bawah belum lagi. Maka jawapannya ikhfa hakiki. Maknanya kalau perempuan dah faham, perempuan dah expert, perempuan tak payah sebut apa jumpa apa, ya. Melainkan kalau ditanya oleh anak cucu kita maka kita jawab. Tapi hukumnya sudah tentu ikhfa hakiki. Afala ta'qilun. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Kebetulan ada satu tanwin. Cuba ikut. Lakabiratun illa. Puan-puan tahu tak kita baca tadi berapa kalimah? Lakabiratun illa tu berapa kalimah? Satunya dua lah puan. Kenapa dua? Sebab puan-puan nampak pada kalimah pertama lakabiratun itu tanwin. Betul? Tanwin. Lepas tu diikuti dengan illa kalimah kedua. Maka di sini ustaz nak bagi tahu, kalau puan-puan nampak dia dua kalimah, maka puan-puan tak ada pilihan kena baca dua kalimah. Jangan pula ustaz, la kabiratun izhar halqi salah. Kena jawab, kena baca dulu la kabiratun illa, baru jawab izhar halqi ataupun tanwin jumpa dengan alif. Jelas tak kat situ? Maknanya puan-puan kena baca, kena dalam dua kalimah, sekiranya jumpa dua kalimah lah. Kalau satu kalimah lah. Begitu. Sambung. Jadi jawapannya tadi izhar halqi. Okey, sambung ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ada ke nun mati? Nun mati tak ada ustaz. Nun berbaris, nun sabdu banyak. Tapi yang tu tak ada kena-mengena dengan hukum nun mati yang kita belajar. Ambil perhatian ya. Sambung. Ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Harap-harap cukuplah nafas kita, mudah-mudahan insya-Allah. Puan-puan, cuba sebut kalimah ini an'amtu. Kebetulan ada nun mati. Jumpa dengan ain, jawapannya izhar halqi. Pandai. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا berhati-hati, kita akan jumpa banyak ada nun mati dan tanwin dalam ayat tadi. Mari kita sebut tanwin dahulu. Yaumadlam. Tuan-puan baca satu kalimah ke dua kalimah? Itu dua kalimah ya, sebab tanwin tak akan kita jumpa satu kalimah. Tanwin mesti dua kalimah. Jadi tanwin tu jumpa dengan alif ke jumpa dengan lam? Lam. Jawapannya idgham bila guna. Tetapi ada pula pelajar bertanya, Ustaz, kenapa tak tanwin jumpa dengan alif? Bukankah lepas tanwin tu alif? Itu sebab kita kena belajar banyak hukum. Puan-puan jangan belajar satu hukum semata-mata. Yang ni di bawah tajuk hukum yang kita belum belajar. Alif itu hanya dipakai ketika wakaf sahaja. Jadi kata ulama, alif yang kamu nampak tu hanya kamu guna ketika wakaf. Sekiranya kamu berhenti kat situ, yauma. Itu bacaannya. Cuba ulang. Kalau berhenti. Tapi logik akal kita, takkanlah kita nak berhenti kat situ. Ayat tu pendek sangatlah Ustaz, takkan pendek sangat nafas saya kan. Maka itu sebab dalam hal ini ulama' lebih suka kita sambung. Yaumadlang. Lebih baik baca sambung. Maka bila sambung, alif tadi automatik tak pakai dah. Ya, yang dipakai tadi adalah tanwin jumpa dengan huruf selepasnya lam, bukan jumpa alif. Ambil perhatian. Maka jawapan kita idgham bila guna. Seterusnya nafsun an. Tanwin jumpa dengan ain. Hukumnya izhar halqi. Teruskan. An nafsin. Nun mati jumpa dengan nun. Hukumnya idgham ma'al guna. Lagi satu. Nafsin syai'a. Tanwin jumpa dengan shin. Hukumnya ikhfa' hakiki. Alhamdulillah. Alangkah seronoknya kalau semua pelajar boleh jawab dengan sempurna tadi. Alhamdulillah. Sambung. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha. Nampaknya ada tanwin. Cuba ulang perkataan minha. Di awal ayat ada minha, di hujung pun ada juga. Minha. Kan sama tu, nun mati jumpa dengan ha, hukumnya izhar halqi. Pandai. Lagi satu, di tengah-tengah. Syafa'atu wala. Tanwin jumpa dengan wow, pandai. Idgham ma'al guna. Masya Allah. Ghostan balik. Wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Baik, nampak tak di hujung tadi? Adlu wa, sebut. Tanwin jumpa waw. Idgham ma'al ghunnah. Pandai. Lagi satu last. Yunsarun. Nun mati jumpa dengan sad. Ikhfa' hakiki. Pandai, puan-puan. Kalau macam ni selalu kita buat, lama-lama kita pandai dalam bab ilmu tajwid kita, insya-Allah. Tapi ingat, kepandaian tuan-tuan mesti seimbang antara teori dengan praktikal. Yang puan-puan dok sebut tadi, jawab ustaz tadi soalan, itu namanya teori. Praktikalnya apabila kita membaca tadi. Bila kita membaca, puan-puan betul tak bacaan? Cuba sebut. Wala hum yunsarun. Ustaz dengar tadi, yunsarun betul jawab bacaan tuan-tuan. Maka ini yang dikatakan seimbang antara teori dan praktikal kita, ya. Jadi praktikal ni puan-puan kena banyak dengar ustaz baca dan kena banyak mengikut ustaz lah. InsyaAllah lama-lama kita boleh baca dengan sempurna. Sambung.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Harap-harap nafas cukuplah kat situ perempuan. Ya. Tapi sekarang ni Ustaz nak kita tengok nun mati. Min ali. Nun mati jumpa dengan Hamzah. Jawabnya izhar halqi. Pandai. Nak baca dengung ke tidak tadi? Tak dengung. Bagus. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ada ke nun mati dan tanwin? Tak ada. Yang ada mim mati banyaklah Ustaz. Tapi mim mati hukum belum belajar. Okey, sambung lagi. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Nampak tak perkataan zalikum bala? Nampak tak? Zalikum bala. Mim mati jumpa dengan ba. Hukumnya apa? Siapa jawab iklab tadi? Jawabnya hukum tak belajar lagi. Puan-puan laju je nak menjawab iklab. Sebab puan-puan nampak ba kat situ kan? Sebenarnya ba ni juga digunakan pada hukum minggu depan. Minggu depan namanya ikhfa' syafawi. Jadi puan-puan jangan keliru tahu dengan hukum ikhfa' syafawi. Okey, apa pun sikit lagi. Ada tanwin jumpa dengan mim. Ikut. Bala'um min. Nampak tanwin jumpa mim. Jawab. Idgham ma'al ghunna. Lagi satu. Mir rabbikum. Nun mati jumpa ra. Jawab. Idgham bila ghunna. Sadaqallahul azim. Puan-puan, semakin banyak kita baca Quran, yakinlah, maka semakin banyaklah hukum-hukum tajwid. Sama ada yang pandai belajar ataupun yang belum kita belajar, kita akan jumpa. Ya. Jadi, puan-puan, tolong berdoa pada Allah. Ya Allah, sampaikanlah umurku, Ya Allah. Panjangkanlah umurku, Ya Allah, agar dapat belajar Quran hingga ke akhir hayatku, Ya Allah. Amin. Mudah-mudahan, ya puan-puan, ya. Kita minta panjang umur, mudah-mudahan Allah bagi kesempatan untuk belajar lagi, ya. Jumpa lagi minggu depan, tapi kena ingat, minggu depan saya akan ajar bab baru, iaitu hukum mim mati pula minggu depan, ya. Tapi jangan lupa, puan-puan latihan yang dah siap hari ini, tolong hantar dulu kat Ustaz, ya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Diakhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.